Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Assalamualaikum and welcome back to Zaf channel, guys. Alhamdulillah kita bertemu lagi. Apa khabar semua geng-geng puaka? Aku harap korang berada dalam keadaan sihat dan ceria-ceria selalu. Yang mana baru lagi jumpa Zaf channel, aku nak ucapkan terima kasih banyak-banyak. Dan kalau korang nak jadi salah satu geng puaka, senang saja. Korang boleh join membership, grup Telegram, ataupun benda yang paling senang, korang tekan button subscribe, like, share video ni supaya lebih ramai lagi yang mendapat manfaat. Dan pada hari ni, walaupun ini adalah malam, korang tengok waktu malam lah, tetapi yang sekarang Zaf tengah shoot ni adalah awal pagi. Sekarang ni seperti yang mana korang nampak dekat phone Zaf. Sabar jap, Zaf tunjuk ya. Pukul 9 pagi. Dan kalau korang nak tahu, sebenarnya Zaf tak tidur pun lagi. Sebab ada sesuatu yang mengganggu fikiran Zaf. Especially apabila Zaf mendapat salah satu kiriman kisah seram yang agak menarik, yang Zaf tak sabar nak kongsi dengan korang. Dan kisah ni agak berat, penceritaan dia agak berat. Jadi kepada budak-budak yang tengok kisah pada malam ni, Zaf harap adalah orang dewasa, orang yang 18 tahun ke atas yang teman korang. Sebab pengajaran daripada kiriman salah seorang geng puaka yang ingin dikenali sebagai Auni, bukan nama sebenar, unik dan bagi Zaf memberi impak yang agak berat daripada segi penceritaan dia dan juga pengalaman yang dia hadapi. Kalau korang dah tak sabar nak dengar keseraman level pisang, maaflah suara Zaf pun dah serak. Zaf harap korang terhibur dan ingat, jangan taksub, ambil segala iktibar yang Zaf nak berkongsi dengan korang semua. Jadi tak nak lengah masa lah, mata pun dah berat dah ni, minta maaf lah kan. Kalau Zaf nampak macam, apa muka Zaf, sembabnya, memang sembab mat. Daripada semalam bila dapat email ni, tak tidur. So tak nak cerita banyak lah, kita teruskan malam puaka. Kehidupan keluarga Auni ni sewaktu dia kecil sehinggalah Auni ni menjangkau ke usia 15 tahun, tak jauh beza. Dia sama je macam kita, tak ada apa yang pelik pun. Auni ni membesar dengan cukup baik. Ada kawan-kawan yang baik sewaktu sekolah, pelajaran dia pun okey, kehidupan dia pun okey. Walaupun keluarga dia bukanlah keluarga yang senang, terdiri daripada keluarga yang serba sederhana. Bapa Auni ni sewaktu dia kecil, bapa dia bekerja di salah sebuah kilang. Dan kemudian sewaktu Auni ni berusia 9 tahun, bapa dia berhenti kerja kilang lalu menceburi bidang masakan. Bila dah belajar masak bersama isteri ataupun mak si Auni ni, diorang pun bukalah satu warung, satu gerai tepi jalan. Dengan hasil perniagaan itulah kedua ibu bapa Auni ni membesarkan Auni dan juga abang dia, sehingga mampu hantar Auni dan juga abang dia ni pergi bersekolah. Segala keperluan semua cukup. Dan Alhamdulillah, disebabkan bapa dia dan juga ibu si Auni ni bisnes buka satu kedai makan, dapat mengubah kehidupan Auni daripada seorang yang agak susah, segala keperluan tak cukup, tetapi Auni ni merasa senang. Okey, sebab bisnes bapa si Auni ni alhamdulillah, bisnes keluarga lah, saya boleh katakan alhamdulillah maju. Semuanya okey, tak ada isu, tak ada masalah pun. Tetapi sebaik saja Auni menjangkau ke usia 15 tahun, itulah bermulanya titik hitam ataupun perubahan dalam kehidupan Auni dan juga kehidupan keluarga dia. Perwatakan bapa si Auni seperti yang Auni gambarkan, macam bapa-bapa lain je. Bapa dia memang cukup baik dengan anak-anak. Okey, termasuklah Auni ni. Sewaktu Auni bersekolah darjah lagi, bapa dia ni lah yang selalu menghantar, menjemput Auni. Termasuklah abang si Auni ni, melayan dengan penuh kasih sayang.
Kalau bak kata pepatah tu bagai menatang minyak yang penuh. Apa sahaja yang berlaku dalam kehidupan Auni akan tercalit sedikit memori bersama ayah dia. Dan ayah Auni ni seorang yang warak, seorang yang baik, kuat ilmu agama. Boleh dikatakan bapa Auni ni akan pergi ke masjid setiap kali masuk waktu. Tak kisahlah subuh ke, zuhur ke, asar ke, maghrib ke, isyak ke, memang akan pergi ke masjid. Sampaikan di taman perumahan Auni tu, masjid tu, penduduk-penduduk kampung dah memang kenal dah. Okey, sebagai contoh nama bapa dia Bakri. Dah memang kenal dah. Encik Bakri ni bukanlah orang asing. Orang yang terdiri daripada orang yang baik-baik. Kaki pergi masjid, tak pernah pun sebarkan perkara-perkara buruk. Isteri ataupun mak si Auni ni pun seorang ibu, seorang isteri yang misali. Tak suka membawang. Perniagaan tu, hasil tu turut dibahagikan. Hasil perniagaan tu turut diberi untuk membantu perkembangan masjid. Kalau ada jiran-jiran tetangga yang susah, Encik Bakri bersama isteri dia lah yang akan menolong penduduk-penduduk kampung. Jadi aku boleh katakan memang perfect life lah kan. Ada bisnes sendiri, lepas tu bapak dia kaki masjid, lepas tu mak pula tak suka membawang. Memang okey sangat. Tetapi apa yang berlaku? Selepas Auni menjangkau ke usia 15 tahun, bisnes bapa si Auni atau bisnes keluarga lah, senang cerita bisnes keluarga Auni ni ada menunjukkan sedikit penurunan. Dulunya orang ramai datang. Auni katakan sewaktu dia berusia 15 tahun tu, daripada umur dia 13 tahun, setiap kali lepas habis sekolah je, dia bersama abang dia akan pergi ke warung mak bapak dia untuk tolong. Sebab sampai tak cukup tangan, teramat ramai pelanggan yang memuji masakan sedap, servis cepat. Lepas tu tuan kedai peramah pula. Encik Bakri ni memang baik. Penduduk-penduduk kampung tu dah memang kenal dah. Orang masjid, orang baik-baik. Kalau buka perniagaan ni, Allahu Akbar, rezeki ya Allah kasih tu melimpah ruah. Tetapi apabila Auni menjangkau ke usia 15 tahun, beberapa bulan jugalah Auni katakan boleh nampak pelanggan tu makin kurang, makin kurang, makin kurang. Dan itu telah menyebabkan Encik Bakri ataupun keluarga Auni ni dah mula runsing, dah mula pening kepala. Apa yang tak kena? Masak sedap. Selama ni tak ada apa pun. Tak pernah pun ada customer yang komplain, yang cakap masakan tak sedap ke, jumpa lipas dalam asam pedas ke. Tak pernah. Tak pernah ada orang komplain. Tetapi tak tahu kenapa bapa si Auni ni tak naklah fikir. Sebab orang kita selalu fikir kalau bisnes tak okey je, mesti buatan orang. Ini mesti aku dah terkena sihir ni. Bila aku cakap bapa Auni ni orang masjid, dia tak fikir tu dulu. Dia fikir kemungkinan masakan dia dah kurang sedap ke, ataupun orang dah bosan dengan menu yang sama ke. Daripada tak ada western, masuk western, tetap sama. Pelanggan makin kurang, makin kurang, makin kurang. Jadi kehidupan Auni yang dulunya sewaktu dia kecil susah, lepas tu bila dah meningkat remaja sedikit, dah agak selesa, dah agak senang, sekarang ni kembali susah balik. Jadi bapa si Auni, Encik Bakri ni dah mula pening kepala. Sampailah ada satu hari, tiba-tiba Auni ni tak tahulah macam mana kenalan lama sejak di bangku sekolah adalah salah seorang yang dikatakan kawan rapat kepada bapa si Auni ni datang ke rumah dan mulalah berborak. Lalu bapa si Auni, Encik Bakri ni pun cakaplah, ceritalah kan masalah yang keluarga dia hadapi. Dan apa yang mengejutkan, kawan baik kepada Encik Bakri ni ada menghulurkan beberapa bantuan, idea, pemikiran macam mana nak buat bisnes tu maju, macam mana nak buat perniagaan kau berkembang supaya ramai lagi pelanggan datang. Pada awalnya Auni tak fikir apa. Yelah, dah nama pun kawan baik kepada bapak dia, baguslah tu. Apa gunanya ada kawan baik kalau tak bantu kawan sendiri apabila susah? Seolah-olah satu bantuan datang, satu rahmat daripada Allah. Sewaktu keluarga Auni ni ditimpa masalah, bisnes merudum, kawan baik ayah dia datang, kasih idea, tuntang-tuntang, tiba-tiba bisnes tu ramai balik orang.
Jadi Auni pun rasa macam okey lah. Sebab bapak dia pun orang baik-baik dan kawan bapak dia pun orang baik-baik. Jadi bisnes dah bertambah maju. Tapi makin lama, daripada minggu ke minggu, bulan ke bulan, Auni perasan berlaku satu perubahan yang amat ketara. Terutamanya daripada perangai bapa dia sendiri, Encik Bakri ni, yang dahulunya setiap kali solat, walaupun berniaga di warung, tetapi setiap kali solat, bapa dia akan berhenti perniagaan, bapa dia akan meluru terus ke masjid. Tapi sejak perniagaan Auni ni maju, bertambah maju, berkembang, duit makin banyak, bapa Auni ni pula dah jarang pergi ke masjid. Kalau setakat jarang pergi ke masjid tu boleh tahan kira lagi. Ada masanya disebabkan pelanggan terlalu ramai kat kedai tu, Auni ni ada masanya dia perasan yang bapa dia ni kadang-kadang dah masuk waktu Zuhur tak solat lagi. Lepas tu Zuhur dah berganjak ke Asar, bapa dia tak solat, sibuk melayan customer, sibuk melayan pelanggan, sehingga kan adalah 2-3 kali Auni ni tegur bapa dia, ayah, dah nak masuk asar ni, tak solat ke? Barulah Encik Bakri ni tergopoh gapah, lah nak solat apa semua. Jadi titik mula kisah seram ni berlaku sikit-sikit tau. Perubahan bapa dia ni, daripada seorang yang warak macam aku cakap tadi, dia dengan masjid tu, alamak, bagai pinang dibelah dua, lebih kurang macam tu lah. Kalau pergi masjid je, nampak Encik Bakri. Kalau nampak Encik Bakri je, mesti nampak kat masjid. Sekarang, dah pisang, dah banana dah. Inilah dia, orang cakap, geram pula aku kan, dengan Encik Bakri ni pun. Kalau bisnes dah maju, Allahu Akbar. Dulu tahu, time susah, minta tolong kat Allah ni. Ya Allah, tolonglah aku. Ya Allah, perniagaan aku susah. Ya Allah, rezeki aku sempit. Bila Allah kasih nikmat baru sedikit saja, nikmat tu pun kadang-kadang menjadi ujian buat kita semua. Dah terbabas dah Encik Bakri. Dan keadaan akan bertambah teruk bila Encik Bakri ni dah jarang pergi ke masjid. Kadang-kadang solat pun terkantoi juga. Ada masa solat, ada masa tak. Yalah, bisnes dah maju kan. Itulah yang membuatkan seolah-olah Auni ni dah tak kenal dah. Dah tak tahu dah apa yang nak jadi dekat bapa dia ni. Seolah-olah bapa dia ni berubah 180 darjah sejak kehadiran kawan baik dia. Perubahan sikap Encik Bakri ni telah membuatkan Auni ni rasa resah sedikit. Rasa resah, rasa tak tenang. Sebab bapa dia dululah time bisnes maju pun, kalau masuk je waktu, dengar je azan tu berkumandang, mesti lari ke masjid. Tapi sekarang ni solat macam kisah tak kisah je. Kalau miss tu pun bukannya nak kodok balik, kadang-kadang buat lupa, buat tak ingat, macam tu je. Jadi Auni ni pun adalah cuba tegur bapak dia, abah, kalau boleh janganlah macam ni bah. Tapi bila Auni tegur elok-elok, kan orang tua ni kadang-kadang biasalah. Dia cakap Auni ni cuba mengajar dia pula. Encik Bakri ni dulunya okey je dengan Auni ni. Tapi sekarang, pantang orang tegur sikit, mesti panas baran punya. Jadi adalah satu hari tu, selepas diorang dah buka hampir 6 hari, masuk je hari Ahad, kedai tutup. So Auni dengan keluarga dia pun rehatlah kat rumah. Tengah rehat-rehat tu, tiba-tiba macam biasalah, ada orang kasi salam, Assalamualaikum. So bila tengok tu, Auni pun jenguk keluar, ini kawan baik ayah aku ni. Apa hal yang datang ni? Ya Allah, dekat kedai pun datang. Sekarang ni dah hujung minggu, kita orang baru nak rehat satu keluarga, datang juga lagi. So bila datang-datang ni, disebabkan Encik Bakri ni, yalah, orang cakap termakan budi. Kawan baik ni lah yang tolong waktu kehidupan diorang, bisnes diorang lingkup dulu. Kawan dia ni lah yang banyak kasih nasihat macam mana nak kasih pelanggan maju lah apa semua. Walaupun Auni rasa pelik, bapak dia tak ada buat perubahan pun kat kedai tu. Tapi macam mana boleh tiba-tiba maju? Tapi Auni ni husnuzon. Dia fikir baik je, dia tak nak fikir buruk. Dan sewaktu bapak si Auni ni tengah borak dengan kawan baik dia, Auni ni pasang telinga je tau. Sebab dia duduk je kat ruang tamu tu. Walaupun dia tengah baca buku, tapi dia pasang telinga. Dia nak dengar perbualan di antara bapak dia dengan kawan baik bapak dia ni. Dan salah satu perbualan tu, tiba-tiba Auni yang tertariknya, Auni terdengar yang kawan bapak dia ni cakap, Bakri, engkau nak tak aku ajar kau satu ilmu? Bisnes kau dah maju kan sekarang ni kan?
kau nak bertambah kaya tak? Jadi disebabkan Auni ni pasang telinga, kemungkinan lah Encik Bakri ni tengok, anak aku yang perempuan ni pun buat apa yang kau dengar ni. Lalu Encik Bakri pun cepat-cepatlah cakap kat Auni ni, Auni, ni orang tua nak bincang ni, kau pergi masuk dalam bilik, sibuk je nak dengar orang cakap. Jadi Auni ni pun patuh je lah. Auni ni anak yang baik lah, aku boleh cakap. Solat tak tinggal, baca Quran. Kadang-kadang tu ada masa tahajud lah. Lepas tu semayang duha. Memang anak yang baik. Yalah, bapak dia pun dulu baik. Cuma sekarang ni dah ada tanduk sikit dah. Jadi Auni pun cepat-cepat lah masuk ke dalam bilik dia. So Auni tak tahulah apa yang dibualkan di antara bapak dia dengan kawan baik dia. Sedar-sedar selepas setengah jam je Auni keluar daripada bilik. Auni tanyalah Encik Bakri ni, Abah, mana kawan baik Abah? Dah balik dah ke? Lalu Abah dia pun tak ada cakap banyak pun. Encik Bakri ni, dah balik lah. Engkau ni pun anak dara, orang datang buatlah air. Ini kau asyik harap kat mak kau je. Tak pasal kena marah lagi. Tapi Auni reda lagi. Apabila macam tu, selepas kehadiran kawan baik bapak dia kat rumah tu, bulan ke bulan, Auni ni jadi pelik. Bapak dia tak ada buat promosi pun. Tak ada pun post dekat social media ke, panggil artis suruh promote ke. Makanan pun sama je. Tak ada pun tambah menu ke, shell out apa semua. Tapi pelanggan nindia, makin ramai. Bukanlah Auni tak gembira, tapi dia pelik lah. Rancangan apa? Apa idea yang kawan ayah kasih sampai bisnes keluarga aku boleh maju macam ni? Dan disebabkan Auni ni dah mula rasa muskil, akhirnya segala-galanya terbongkar. Tetapi terbongkar ni pun disebabkan Auni sendiri menyaksikan kepelikan. Daripada dulu lagi, dia dah tahu dah rutin dia macam biasa je. Tak ada pun syarat yang diletakkan kat rumah tu. Tapi sekarang dah ada syarat dah. Lagi-lagi pula, setiap kali Auni ni datang bulan penuh lah orang perempuan faham lah. Setiap kali datang bulan je, dulu ayah dia tak pernah langsung ambil tahu. Tapi sekarang ni, Encik Bakri ni akan cakap kat Auni, Auni, engkau dah period Lalu Auni pun cakap lah kat ayah dia, Abah, Auni datang bulan. Kenapa Abah nak tahu? Lalu Encik Bakri ni terus cakap kat anak perempuan dia ni, engkau ni kena dengar cakap aku ni. Engkau tu perempuan tau. Badan kau kotor ni. Setiap kali engkau datang bulan, Abah tak nak tengok kau lepak kat ruang tamu ni, tengok TV ke, ulang kaji pelajaran ke. Tak nak. Lepas pukul 12 je, engkau dah bersihkan diri kau, kau duduk dalam bilik, kau jangan keluar, kau dengar cakap ayah ni. Jadi Auni pun mempersoalkan, daripada dia datang bulan, daripada umur dia 14 tahun, tak pernah pun ayah aku nak letak syarat macam tu. Apa kena mengena aku datang bulan tak boleh lepak kat ruang tamu selepas pukul 12? Sekarang ni dah mula dah, bapak dia dah letak syarat dah. Lepas pukul 12 je, engkau dah bersihkan diri kau, kau duduk dalam bilik, kau jangan keluar. Jadi bila macam tu, Auni ikut je lah. Auni ikut. Dia patuh apa saja arahan ayah dia. Dia tak nak melawan. Dan dia husnuzon lagi. Tetapi dalam ikut-ikut tu pun, biasalah kan. Selepas dah berbulan, adalah masanya Auni ni dah terlupa dah apa pesanan ayah dia, apa syarat yang ayah dia letakkan. Yang pelik lagi tu, syarat tu khas untuk Auni saja. Mak dia tak perlu pun. Mak dia kalau datang bulan boleh je lepak sampai pukul 12. Abang dia tak ada datang bulan lah. Tapi abang dia memang ayah dia okey je. Dengan Auni ni je, ayah dia berkeras betul. Jadi bila Auni ni dikatakan adalah hari tu dia dah lupa lah. So bila dia datang bulan kan, mak bapak dia dah tidur, abang dia dah tidur, Auni ni rasa haus. Dia rasa aku nak pergi ambil air lah kat dapur. So Auni ni pun buka lah pintu. Bilik Auni ni apabila dia buka je, dia terus nampak ruang tamu. So waktu dia buka pintu tu, ruang tamu dengan gelapnya, Auni ni boleh dengar tau, macam ada satu bunyi cakaran. Pada awalnya Auni ni mencarilah juga bunyi apa tu, macam bunyi cakaran. Dia memandang ke ruang tamu tu, dalam gelap-gelap tu dia tak nampak apa pun. Dia pandang bahagian ruang tamu, dia pandang bahagian televisyen,
bunyi apa ni? Jadi Auni ni pun malas nak fikir panjang. Sekejap kan lagi lama dia dekat luar tu, katalah kan ayah dia tiba-tiba bangun ke, memang kena marah lagi lah. Lalu Auni pun melurulah. Terus laju pergi ke dapur dan Auni pun minumlah air. Lepas dia dah minum air, dia nak patah balik masuk ke dalam bilik dia. Dan lagi sekali, Auni terdengar bunyi cakaran tu makin kuat. Pada masa itulah sesuatu yang menakutkan telah disaksikan oleh kedua mata Auni sendiri. Apabila Auni dengar bunyi cakaran tu, kali ni dia memandang ke arah ruang tamu. Dia nampak di atas lantai, betul-betul di tengah-tengah ruang tamu tu ada satu bekas kaca. Dan dalam bekas kaca tu berisi cecair. Yang pada masa tu sebab gelap, Auni tak tahu, bekas apa kat atas lantai ni? Nak cakap hujan, tak ada hujan. Dan selama ni pun dia tak pernah nampak pun ada bekas yang berisi cecair diletakkan di tengah-tengah ruang tamu. Dan sewaktu Auni ni nak menghampiri, dia nak tengok apa ada dalam bekas tu, betapa terkejutnya Auni bila dia tengok betul-betul rupa-rupanya cecair yang ada dalam bekas tu adalah darah. Pada masa tu Auni tak tahu lagi darah, dia just terkejut je. Segala bulu roma dia dah meremang dah. Apa hal ada darah yang begitu banyak ni? Dan waktu ni lah masa Auni tengah leka tengok tu, tiba-tiba Auni ni perasan ada satu lidah yang terjelir teramat panjang. Lidah tu betul-betul jatuh di hadapan Auni dan lidah tu perlahan-lahan masuk ke dalam bekas yang berisi darah tu seolah-olah tengah minum darah tu. Jadi bila Auni nampak lidah siapa pula ni, Auni dia tindakan refleks. Dia tak tahu kenapa, walaupun dia takut sangat pada masa tersebut, kepala dia pun mendongaklah ke atas. Dan bila dia mendongak ke atas, Auni gambarkan susuk tubuh yang dia nampak dekat atas bumbung tu, dia macam seekor monyet yang teramat besar. Monyet tu mempunyai lidah yang panjang sehingga kan lidah tu boleh menjilat darah yang berada dalam bekas kaca tu. Dan tengah monyet ni minum ataupun jilat darah tu, tangan monyet ni lah yang membuat bunyi cakaran. Monyet tu jilat sambil tangan ni kejap terkemut, seolah-olah tengah mencakar, tengah menikmati darah yang sungguh sedap tu. Sebaik saja Auni dah saksikan dengan mata dia sendiri kelibat makhluk yang dia tak pernah nampak tetapi amat menakutkan ni, Auni pun cepat-cepat meluru masuk ke dalam bilik dia dan dia terus baring, berselubung dan membaca beberapa potongan ayat Al-Quran, surah Al-Baqarah, Al-Fatihah, ayat kursi, ayat 3 kul sebagai pelindung diri. Dan disebabkan terlalu takut, Auni pun tertidur. Tetapi itulah yang telah membuatkan Auni dah tak boleh husnuzan dah. Dia dah tahu dah something wrong. Aku tak pernah nampak pun ada makhluk yang menakutkan. Yang lagi meyakinkan hati Auni ni, setiap kali dia datang bulan, dia akan bersihkan diri dia. Tuala wanita yang dia pakai, dia akan buang di dalam tong sampah yang tertutup dekat dalam tandas. Tetapi setiap pagi apabila dia nak buang plastik sampah tu, dia dapati tuala wanita yang ada darah haid tu dah tak ada dah. Setiap kali dia bangun je dia nak buang, yang ada tong sampah je. Tetapi darah tu dah tak ada dah. Dia tanya mak dia, Ibu dah buang ke? Tetapi ibu dia mengiyakan je. Ibu dah buang dah. Itulah jawapan yang diberikan ibu dia setiap kali Auni tanya. Cuma pelik lah. Rajin betul ibu aku ni. Sebelum ni, aku yang buang sendiri. Lagilah pelik. Apa hal yang setiap pagi lah, setiap kali aku buang je, esok pagi Auni bangun, tengok dah tak ada dah. Tuala wanita yang berisi darah kotor dia dah tak ada dah. Dan pada masa inilah Auni terfikir, adakah darah yang dijilat oleh lembaga
berupa monyet tu tengah menjilat darah kotor Auni. Sejurus selepas Auni dah mula perasan perubahan sikap yang amat ketara ditunjukkan oleh kedua ibu bapa dia, adalah satu hari ni Auni cuba juga mencari jawapan. Dia tanya abang dia apa sebenarnya yang berlaku. Tetapi abang dia ni, ya Allah, aku tak tahulah nak cakap macam mana. Mungkin perangai orang lelaki ni memang tak nak ambil pot kot. Abang dia cakap, abang manalah tahu. Kalau kau nak tahu sangat, kau pergilah tanya abah. Aku tengok okey je. Apa masalah kau? Bisnes keluarga kita maju pun kau nak bising ke? Engkau ni tak bersyukur lah. Jadi Auni ni lagilah pening, umur 15 tahun. Dia nak cuba mencari jawapan. Dia tak nak bagi tahu abang dia yang dia pernah nampak lembaga berbentuk monyet. Lagi pula kan nanti abang dia ni memang jenis penakut. So Auni ni nak jaga hati, tapi tak pasal-pasal kena marah. Jadi disebabkan abang dia cakap macam tu, Auni ni cuba juga tanya ibu dia. Tetapi ibu dia cakap tak tahu. Kalau kau betul nak tahu sangat, kau tanya abah kau. Dan waktu Auni tanya abah dia, apa yang Auni dapat? Memang dapat jawapan. Tapi bukan terkeluar daripada mulut abah dia. Keluar daripada tangan. Auni tanya je, abah, cuba abah jujur, bah. Apa yang abah buat sebenarnya ni, bah? Jangan macam ni, bah. Rezeki tu biarlah datang daripada sumber yang halal. Lalu Encik Bakri ni, lepas anak perempuan dia ni dah cakap macam tu, nak tazkirah dia, memang lagi panas lah telinga. So tak cerita banyak, Encik Bakri ni terus sepak Auni ni. Dan Encik Bakri ni bertegas berkali-kali cakap ke Auni ni, kalau bukan sebab aku, kalau bukan sebab kawan aku tu yang nasihatkan aku supaya ambil segala ajaran dia, silap-silap kita hidup merempat, kau tahu tak? Kau ingat apa yang kau dapat hari ni daripada mana? Daripada hasil perniagaan tu. Kalau abah tak buat apa yang abah buat ni, tak kaya lah kita. Abah selama ni pergi ke masjid berdoa pun, apa hasil dia? Apa yang dapat? Engkau jangan cuba nak ajar ayah. Itulah yang Auni terima. So manalah, siapa lagi yang dia nak mengadu? Macam mana? Apa yang dia patut buat? Memang betul, Encik Bakri dah berubah. Dia bukan lagi orang masjid. Dia dah mula melakukan perkara-perkara khurafat. Semata-mata untuk hidup senang. Semata-mata untuk perniagaan dia bertambah maju. Tanpa perlu usaha banyak, cuma perlu melakukan beberapa amalan yang diajarkan oleh kawan baik Encik Bakri ni sendiri. Dan ajaran ni, astaghfirullahalazim, kalau korang dengar pun, korang takkan percaya. Budak yang berusia 15 tahun sehinggalah menjangkau ke usia 20 tahun, sepanjang 5 tahun tu, inilah perkara yang Auni kena hadap. Apa yang Encik Bakri buat? Darah yang berisi dalam mangkuk tu, Encik Bakri setiap kali Auni ni datang bulan, bila Auni ni dah buang tuala wanita yang berisi darah kat tong sampah tu, Encik Bakri akan kumpulkan darah tu dan dia akan perah titisan darah kotor daripada Auni ni. Dia akan tadah di dalam bekas semata-mata untuk memberi makan kadam peliharaan dia. Ilmu dia tu supaya kuat, semata-mata untuk melariskan kedai. Darah tu juga boleh dicampurkan di dalam masakan. Dan kalau korang rasa itu dah geli, itu dah cukup jijik, perkara tu memang menyimpang jauh daripada agama, disebabkan oleh hasutan syaitan, disebabkan oleh tipu daya syaitan. Sewaktu Encik Bakri ni dilanda musibah, pada masa itulah iblis mencari peluang daripada orang yang warak. Encik Bakri ni tidak pernah tinggalkan masjid. Apabila Encik Bakri diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak mencari, dia tidak minta pertolongan Allah, tetapi dia terus hanyut dengan bisikan iblis yang hanya ingin menyesatkan Encik Bakri pada masa tu. Dan disebabkan ketamakan yang ada dalam diri Encik Bakri ni menurut saja arahan, menurut saja bisikan yang dibisikkan oleh kawan baik dia. Dan yang menjadi mangsa siapa? Auni. Sebab adalah satu hari bapa
bapa dia sendiri, Encik Bakri ni mengajak keluarga dia termasuk Auni ni untuk pergi ke rumah kawan baik dia. Pada awalnya Auni tak nak, tetapi selepas dipaksa, dimarah, dipukul oleh Encik Bakri ni, Auni pun menurut sahaja perintah. Waktu dalam perjalanan tu, air mata Auni berjurai-jurai. Dia memandu kereta pun dalam keadaan menggigil sebab dia teramat takut. Dia dah tak tahu apa yang dia perlu buat. Apakah niat ayah dia? Kenapa ayah dia memaksa diri dia sendiri untuk turut serta pergi ke rumah kawan baik dia? Dan waktu dalam perjalanan itulah, sewaktu dah nak hampir sampai di rumah kawan baik Encik Bakri ni, pada lewat malam tu, di tengah-tengah jalan raya, sewaktu Auni ni tengah memandu kereta, tiba-tiba munculnya satu makhluk yang berpakaian serba hitam. Auni gambarkan makhluk ni teramat besar, mempunyai muka seakar-akar manusia, tetapi mata dan mulut makhluk ni mengeluarkan api. Dan Auni yang ketakutan apabila tiba-tiba je makhluk yang besar ni muncul di tengah-tengah jalan, dan makhluk ni dalam keadaan muka yang teramat marah, meluru, berlari ke arah dia. Dan disebabkan Auni tidak dapat mengawal kereta dia untuk mengelak lembaga yang sungguh besar dan amat menakutkan ni, akhirnya kereta Auni terbabas dan jatuh ke dalam gaung. Sebenarnya kalau korang nak tahu, untuk diri Zaf sendiri teramat berat Zaf nak ceritakan benda ni. Sewaktu kejadian tu, sebaik saja kereta Auni terbabas jatuh ke dalam gaung, serta-merta kedua ibu bapa Auni termasuk abang dia meninggal dunia di tempat kejadian. Auni tak gambarkan bagaimana keadaan bapa dia sewaktu meninggal dunia, sewaktu mati disebabkan kemalangan tu. Tetapi apa yang Auni boleh share dengan Zaf dan juga geng puaka, bapa dia meninggal dunia dalam keadaan yang teramat mengerikan, teramat menakutkan. Dan lembaga yang Auni nampak dalam keadaan marah, dengan mata berapi, mulut mengeluarkan api tu, seakan-akan menyelamatkan dia daripada Auni ni menjadi mangsa korban kawan baik kepada Encik Bakri ni. Selepas kejadian tu, rupa-rupanya Auni dapat tahu bahawa malam tu, kalau tidak disebabkan lembaga yang teramat besar yang tak tahu muncul daripada mana tu meluru, berlari ke arah kereta Auni, kemungkinan niat bapa Auni, Encik Bakri ni, adalah untuk menjadikan anak perempuan dia, Auni ni, korban nafsu. Dia nak jual anak dia kepada kawan baik dia sendiri. Konon-kononnya, kalau Auni ni diserahkan maruah dia kepada kawan baik dia ni, ilmu pelaris tu akan bertambah kuat. Encik Bakri akan hidup senang lenang. Kekayaan yang dia ada, kemajuan ataupun bisnes dia akan bertambah maju. Jadi itulah yang aku nak berkongsi dengan korang, apa yang telah membuatkan Auni ni percaya sebaik-baik manusia pun, sepandai-pandai manusia pun, jangan sesekali kita cuba mencabar iblis. Kita cuba bermain permainan iblis. Jangan ada sifat sombong, jangan ada sifat bangga diri, seolah-olah kita ni lebih pandai daripada iblis. Yang lebih baik kita minta pertolongan dan juga perlindungan, mohon kepada Allah. Semoga Allah tunjukkan kita jalan yang lurus. Sebab apa yang dihadapi oleh keluarga Auni ni adalah satu pengajaran yang bagi Zaf teramat besar. Auni sendiri katakan bapa dia yang dia kenal sejak daripada kecil sehinggalah dia berusia 15 tahun, seorang yang kuat beribadah pun boleh disesatkan oleh kepandaian iblis. Jadi kita tanya diri kita sendiri, iman kita yang senipis kulit bawang ni, jangan ada sifat bangga diri, jangan ada sifat sombong. Aku tak ada lah, aku berpegang teguh lah dengan amalan aku. Jangan. Sebab bila dah ada sifat sombong, sifat
angkuh, bangga diri itulah yang menjadi ruang dan juga pintu masuk iblis dan syaitan untuk menyesatkan kita daripada jalan yang benar. So, insyaAllah kita jumpa lagi. Zaf pun dah nak rehat dah. Korang semua terima kasih banyak-banyak. Zaf sayang geng puaka. Tanpa sokongan korang, tak mungkin sesekali Zaf mencapai kejayaan sehingga ke hari ini. Okay? So, korang semua geng puaka, stay safe, stay healthy, kekal support Zaf channel. Jangan skip iklan, tekan like, share dan juga subscribe supaya Zaf boleh menghidangkan kisah-kisah yang menyeramkan. Di samping itu dapat memberi korang pengajaran dan juga iktibar. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi dalam malam puaka yang akan datang. Stay safe, stay healthy guys. Bye-bye.